Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Join dengan awak kita. Jangan lupa subscribe awak Subscribe di penting bawah. Pakai siapa awak belaka. Okey awak Lacong. Hari ni saya nak ceritakan tentang CDI lah. Semalam video tentang CDI dekat atas. Nak cerita dekat CDI magnet yang kita tengok sebelum ni, wire merah putih kan. Putih biru kan. Ni untuk sensor dia punya api supaya bila kena dekat dia punya patak besi ni, magnet ni, dia akan chargekan dia punya CDI dan akan hantarkan balik kepada coil plug lah. Okey, nak cerita sini CDI sebelum ni orang duk sebut ni. CDI ni adalah satu yang bermaksud capacitor discharge injection lah, lebih kurang macam tu lah. Bahasa Inggeris saya fail sikit. Dulu sekolah lari. Okey lah, nak cerita benda tu. Jadi apabila CDI ni, macam orang cerita lah, ada yang mengatakan CDI ni ada cut off, CDI ni yang apa, yang Thailand ke yang apa, yang brand lain tu yang tak ada cut off sebagainya. Sebenarnya bukan ada cut off, tak ada cut off. Dia motor ni dia tak ada cut off pun, cuma lebihan api tu membuatkan pembakaran tu lebih. Contohnya kekuatan piston menurun tu bergantung kepada spark plug. Jadi kalau andai kata api tu kuat, minyak masuk banyak, confirm lah dia punya tekanan kepada piston tu turun dengan lancar. Jadi kuat lah kan. Jadi kalau andai kata benda tu tak orang kata apa, api tu tak power, macam mana dia nak presskan korang punya piston supaya turun untuk mendatangkan performance yang lebih meningkat lah. Jadi ramai orang tukar CDI tapi motor tak pergi juga. Cuma CDI original ni dia lebih kepada penjagaan korang punya api, ataupun boleh diceritakan maksimum RPM. Dia takkan lebih kepada 12 contohnya. Jadi kalau korang tukar kepada CDI lokal yang racing dan sebagainya, kemungkinan dia akan boleh pergi sampai 12, 13 kan. Boleh menyebabkan enjin ada masalah lah nanti. Oleh itu ramai yang pakai CDI standard, tak ada masalah pun. CDI standard pun sudah memadai untuk performance motor korang. Dia tidaklah kata kerana tukar CDI motor boleh pergi, tak ada pun. Melainkan motor korang dah potting block, dah cantik semua, dah korek comel semua, setting ngam, barulah motor tu ada peningkatan untuk tenaga yang maksimum. Jadi kalau andai kata korang bayangkan dalam kawah head tu minyak masuk banyak kan, crankshaft bila korang potting block, dia akan hantar laju minyak tu melebihi lubang udara pernafasan untuk menghantarkan minyak sekaligus tuti dalam dia punya kawah head tu. Bila api tu standard, dia maintain je, dia tak ada lebihkan api bila high RPM, tak ada pun. Dia cuma beza dia bila CDI racing ni api dia besar, minyak masuk banyak mana pun pembakaran tu cepat, lalu kompres untuk menurunkan piston tu lebih kuat berbanding yang asal lah. Itu saja. Kadang-kadang ramai kita tersalah faham kan, bila tugas CDI pergi test motor. Tak ada pun, tak ada faedah pun. Cuma CDI racing ni api dia besar. Korang boleh contoh korang tukar CDI racing, korang test api dia panjang mana, dia punya api color apa. Cuba korang test balik CDI standard, api dia panjang mana, color apa. Dia macam tu je, dia beza kepada api. Sama juga sistem dengan kereta lah. Kalau contohnya bila korang tukar dah dia punya plug, contohnya plug, korang tukar plug kepada iridium ke apa benda ke, plug mahal tu, dia api dia tu memang tajam. Warna pula nak jadi biru purple dah. Tu lah. Kalau pakai plug standard, api dia biasa je, kuning biasa je. Itu je lah beza dia. Magnet ni pula, magnet ni lah dalam ni, korang kena buka ni. Jadi nak buka ni kena ada special tool juga, bukan boleh buka ikut sedap je. Nanti nak lock payah sebab dia free. Jadi apa yang saya nak ceritakan, korang punya coil magnet ni berhati-hati. Ini memang mahal. Coil magnet dalam dia tu lebih kurang dalam 500 lebih. Korang kalau ada masalah pada coil magnet korang memang banyak lah korang punya kos. Efek pada CDI pula, kita cerita bab CDI dulu. Andai kata CDI korang ada masalah, dia boleh mendatangkan sebab
Daripada segi low performance korang drop lah, kira drop. Daripada segi kelajuan tu dia drop. Lepas tu dia punya susah nak hidup. Lepas tu korang punya RPM tu ada masalah lah. Kadang-kadang dulu, okey, contoh korang tak pernah tukar CDI, dulu boleh pergi 11 contohnya. Bila korang lama naik motor, dia akan jadi 9, 10. Korang heran kan, kenapa kan saya tak buat apa pun untuk motor saya. Korang pun servis operator, korang check balik korang punya api. Rupanya CDI yang buat punca benda tu melemahkan motor kita. Jadi bila benda ni tak menghantar apa, dia benda ni okey, payah rosak, kecuali kena air. Itu saja. Bila kena air dia akan spark lah. Dia akan spark antara magnet ke magnet. Banyak dalam ni dia punya coil. Jadi kalau dia kena air, dia akan spark salah satu, dah pun kena keluar duit 500 lebih tu. Kalau korang mampu tak apa. Okey, lepas tu nak cerita balik pasal CDI tu. Bila CDI tak keluarkan api ataupun terganggu ataupun miss, kata apa, miss satu titik untuk pembakaran, maka motor anda akan jadi semput. Semput maknanya memang tak boleh go. Sebab piston naik, plug spark. Piston naik, plug spark. So dia benda ni akan mengawal waktu bila diperlukan untuk korang punya piston. Dia akan hantar kepada CDI, CDI akan hantar kepada coil plug kan. Jadi dia mengawal untuk menghantarkan api kepada korang punya plug lah kan. Jadi bila piston naik, benda ni kawal cantik, dan bila piston tu naik ngam dengan minyak, pom, dia akan tembak turun. Itu je lah sistem untuk tu tak payah pun. Cuma kena banyak belajar lah. Belajar daripada hotel-hotel lama-lama kan. Okey, apa lagi saya nak cerita tadi. Okey, bab wiring tu korang dah faham kot kan. Mana satu korang nak potong, mana satu korang nak cutkan untuk korang punya safety switch ke. Saya dah cerita kan. Korang kena tengok video sebelum ni, wire macam mana saya cut kan. Saya bypasskan kepada switch tu sebelum masuk kepada CDI. Jadi dalam tu ada wire warna hitam merah. Hitam merah tu api daripada coil lah. Coil tu untuk hantarkan kepada CDI. Itu je lah nak cerita bab mengenai, sikit-sikit je, tak ada banyak-banyak pun. Nanti pening nak cerita banyak-banyak. Okey lah, dua ni sensor kepada untuk menghantarkan korang punya ni lah. Benda ni laju sebenarnya. Pergerakan piston tu laju. So kadang-kadang termiss satu pembakaran akan menyebabkan motor korang ada masalah. Bila termiss ni sama ada CDI ataupun coil magnet korang ni supply api dah tak cukup kuat untuk coil plug. Untuk api ni tak banyak, kena modify untuk besarkan api. Daripada segi yang pertama iaitu CDI, lepas tu kau punya coil plug. Bisa korang tukar yang racing tu, dia akan datangkan api yang besar lah untuk korang punya piston pembakaran tu. Jadi kalau korang api besar, korang kena setting main jet tu bagi besar. Sebab dia perlukan minyak yang mencukupi untuk membakarkan korang punya piston dalam kawah head tu kan. Jadi kalau minyak over, api tak apa-apa nak support, dia akan keluar balik lah, ikut exhaust dan sebagainya, return balik untuk proses korang punya pembakaran tu. Itu je lah kot. Korang faham je lah. Saya nak cerita lebih detail kan, nak kena buat papan hitam dan sebagainya, tak kot. Cuma cerita bagi ada gambar, korang faham. Benda ni memang mahal. Antara motor kalau rasa kalau korang nak tukar kelas apa tu, taklah beban lagi. Tapi kalau benda ni, coil magnet ni memang mahal. Berhati-hatilah. Sebab tu korang kena pastikan korang punya apa ni orang panggil cover ni lah. Cover ni, senang cerita cover ni. Pastikan korang punya getah ni tak bocor. Korang kena ikat kemas-kemas. Bukan kemas sangat sebab dia plastik. Nanti kemas sangat nanti pecah pula plastik ni. Jadi pastikan benda ni tak bocor. InsyaAllah korang punya coil magnet ni tahan lama. Benda ni jangan rosak. Memang payah sangat rosak. Kecuali korang gedah banjir. Banjir pun tara mana pun getah kan akan masuk juga air. Kita nak mengelakkan daripada air hujan, air kecil-kecil itulah, untuk masuk ke dalam kita punya coil magnet. Benda ni tak mahal. Kebiasaannya dalam
RM15, macam tu lah, RM20 macam tu lah. Saya pun tak ingat lah. Tak. Sebab benda ni jarang berlaku kebocoran. Kecuali korang punya lama sangat. Okey, CDI pun ada dia punya expired. Contohnya macam mana CDI saya boleh rosak? Okey, CDI ni macam kita punya umur lah kan. Sampai masa temulah kita punya ajal kan. Begitu juga dengan CDI. Benda dah proses lama. Okey, kita terang sedikit lagi lah mengenai CDI. Okey, CDI ni sebenarnya macam sebuah kapasitor yang boleh menyimpan tenaga tu. Ibarat kata macam bateri. Tapi tak samalah macam bateri. Cuma dia ni macam kumpulkan tenaga, lepas tu melepaskan semua tenaga yang ada dalam CDI tu akan masuk pada coil plug supaya membuatkan motor tu hidup. Sebab motor nak hidup dia memerlukan api yang besar. Jadi kalau anda kata benda tu tak fungsi, macam mana nak hidupkan motor? Memang susah nak hidupkan motor lah. Banyak juga CDI ni untuk motor motor TZM dan sebagainya, dia mengawal auto valve dan sebagainya kan. Jadi kalau macam CDI 125 ni dia lebih kepada api untuk mengawal coil je lah. Itu je lah. Kalau CDI ni boleh rosak macam saya nak cerita tadi, dia akan contoh di antaranya daripada berpunca kena air, uap air lah senang cerita kan. Lepas tu yang kedua ni lebih pada getaran lah, gegar ataupun vibrate kepada korang punya CDI tu boleh menyebabkan rosak juga. Kepanasan yang melampau kan, korang letak CDI tu yang tempat-tempat yang panas juga boleh menyebabkan korang punya CDI tu rosak. Jadi kalau kata rosak, korang kena beli CDI baru. CDI baru ni sekarang ni mahal. Ada yang brand Yamaha Thailand orang pakai. Yang tu ramai kata feedback okey lah. Saya pun tak pernah cuba lagi CDI Thailand tu, tapi ramai kata okey. Kita boleh cuba, kita tengok api dia macam mana. Adakah terlampau lebih untuk kita punya motor kan. Kita tak nak lah kata over sangat api. Nak pergi mana sangat dah laju kan. Kat mana-mana pun jumpa juga tempat destinasi tu. Cuma orang kata kenikmatan motor tu sendiri. Banyak pula saya cerita hari ni. Cukup kot. Sebab target video memang 10 minit je. Sekarang dah lebih ni. Apa yang penting saya nak share kat sini, tolong ingatkan, jaga korang punya coil magnet ni. Memang mahal benda ni. Saya memang jaga sungguh. Saya takkan biarkan dia kotor. Satu lagi, saya takkan biar dia leaking. Daripada segi kawasan-kawasan ni saya akan basuh. Setiap kali 2 minggu saya akan buka, saya akan basuh. Sebab rantai ni bila kita bubuh, kita punya ubat rantai, dia akan masuk sekali dengan pasir-pasir. Minyak melekat sini. So bila pasir masuk, saya tak suka lah benda tu. Akan menjejaskan saya punya orang kata benda-benda ni ganggu semua melekat ni. Jadi kita basuh biar orang kata bersih macam ni, berkilat kan, baru kita pasang balik lah. Itu saja saya nak share kan pada hari ni. Sebab saya takut benda tu tak cukup dengan video semalam, jadi saya buat balik video hari ni. Benda yang sama je, cuma nak ceritakan bagaimana nak penjagaan dia dari segi aspek apa kegunaan dia, gitu je lah. Sikit-sikit kongsi-kongsi sama. Ilmu ni tak boleh gekut kan. Kalau korang rasa benda ni manfaat bagi anda, sharekan kepada kawan-kawan anda. Dan kalau anda rasa nak tolong saya, subscribe, like, lepas tu komen tu. Kalau nak perlukan pertanyaan ke apa ke, sempat saya balas. InsyaAllah saya akan balas. Okeylah, kita pun nak tutup lah ni. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Lacor. Jom. Jangan lupa subscribe boh. Kalau tak, malah nak buat video. Ngajuk lah.